Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah Sabah Maju Jaya, analisis dari perspektif maqasid syariah. Sabah Maju Jaya ini ataupun lebih kita kenali sebagai SMJ merupakan pelan pembangunan kerajaan negeri Sabah yang mana mereka memfokuskan kepada ekonomi, pembangunan rakyat serta infrastruktur. Dalam kajian kami ini, kami menilai Sabah Maju Jaya ataupun SMJ sama ada dia menggunakan perspektif maqasid syariah, yang mana perspektif maqasid syariah ni dia menekankan kepada 5 aspek utama, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sama ada pelaksanaan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ ni dia selari dengan prinsip pembangunan Islam dan mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nirwana binti Imsani, nombor matrik BQ23110028. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan konsep maqasid syariah dalam pentadbiran. Baiklah, maqasid syariah ni dari sudut bahasa dia mengambil dari kata bahasa Arab iaitu maqsid yang bermaksud ingin dituju, bermaksud dan kehendak. Ada juga para ulama yang mengambil daripada perkataan qasada atau qasda yang bermaksud jalan yang lurus menuju sesuatu, bersederhana, adil, tujuan dan berobjektif. Kalau syariah pula, ulama mentafsirkan ia sebagai sistem hukum yang diturunkan Allah bagi merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Baiklah, berkenaan dengan kata pentadbiran pula, saya mengambil makna daripada Lata Gulick. Beliau menerangkan pentadbiran adalah sebuah pengurusan dengan proses perancangan, penyusunan organisasi, pengurusan sumber manusia, pengarahan, penyelarasan, pelaporan dan belanjawan. Kalau dari sudut istilah pula, saya mengambil definisi daripada Al-Khadimi yang membawa maksud maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan dan tanda-tanda yang bertujuan untuk memperelok kemanusiaan dan kebahagiaannya pada kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Baiklah, konsep maqasid syariah adalah hasil istinbat daripada para ulama usul fiqh seperti Imam Al-Ghazali. Beliau menggunakan pendekatan istiqra' atau disebut sebagai inductive reasoning atau melakukan kesimpulan secara umum dari pelbagai contoh. Misalnya, terdapat di dalam Al-Quran beberapa larangan dan perintah kan, seperti larangan membunuh, larangan bunuh diri, hukuman qisas dan banyak lagi kan. Maka daripada sekian banyaknya perintah-perintah dan larangan di dalam Al-Quran ini, maka para ulama mengistinbat ataupun menyimpulkan perkara ini sebagai Islam menjaga nyawa ataupun hifz an-nafs. Barulah daripada penyelidikan seperti ini muncul terdapat beberapa para ulama seperti Imam Al-Shatibi yang memperincikan lagi atau mengukuhkan lagi perkara tersebut. Misalnya Imam Al-Shatibi sendiri, beliau mengukuhkan teori ini di dalam kitab beliau iaitu Al-Muwafaqat pada topik Al-Daruriyah, di mana maqasid syariah ini sendiri adalah perkara-perkara yang
Jika tidak ada ataupun tidak dilaksanakan, maka kehidupan seseorang manusia itu akan rosak. Maka daripada maqasid syariah ini, sebenarnya ia berperanan amat besar dalam pentadbiran sendiri untuk melahirkan satu pentadbiran pengurusan yang adil, sistematik dan berlandaskan hukum ya Allah. Kita boleh ambil ibrah daripada kisah Ma'iz Ibnu Malik, di mana beliau berkali-kali kan datang kepada Rasulullah dengan mengaku bahawa dirinya berzina. Namun baginda sendiri yang menyuruh dia kembali dan menjalankan dulu siasatan sebelum menghukum beliau. Akhirnya siasatan demi siasatan dan terbuktilah akhirnya bahawa Ma'iz melakukan perkara tersebut dan beliau pun dihukum rejam. Begitulah betapa besarnya sebenarnya peranan maqasid syariah itu sendiri dalam sesebuah pentadbiran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hafizi bin Muhammad Hairul Nizan, nombor metrik BQ23110091. Baiklah, saya akan terangkan serba sedikit tentang hal tuju Sabah Maju Jaya, iaitu SMJ. Jadi dalam hal tuju ni, mereka memfokuskan kepada 3 aspek utama, iaitu mereka merujuk kepada huruf SMJ. Apa tu SMJ? Okey, yang pertama huruf S. S itu apa? S itu adalah sektor. Jadi dalam sektor ni mereka memfokuskan kepada 3 pemacu utama ekonomi yang terkini lah, yang utama, iaitu sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Jadi apa mereka buat dengan ketiga-tiga pemacu ekonomi ni? Okey, yang pertama pertanian. Mereka memperkasakan sektor pertanian sebagai pemacu ekonomi yang utama dan memastikan keterjaminan makanan melalui amalan yang mampan. Yang kedua, perindustrian. Mereka meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan negeri, sektor perindustrian dan IKS sejajar dengan usaha SMJ untuk menjana pendapatan dan peluang pekerjaan. Yang terakhir ialah pelancongan. Memacu industri pelancongan, mampannya berdaya saing dan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi negeri dan memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi yang utama. Jadi dalam kalau kita kaitkan dengan maqasid syariah, dalam sektor ni dia berkait dengan maqasid syariah iaitu hifzul mal, iaitu menjaga harta. Diorang membuat membuat ekonomi lagi kukuh lah. Okay. Lepas tu kita seterusnya aspek yang kedua iaitu huruf M. M ni apa? Modal insan dan kesejahteraan rakyat. Okay. Apa yang diorang buat dalam ni? Yang pertama, diorang memperkasakan pembangunan modal insan melalui pendidikan, kemahiran dan kebolehpasaran selaras dengan matlamat SMJ untuk melahirkan tenaga kerja berkualiti dan berdaya saing. Jadi antara contohnya adalah diorang membuat latihan-latihan kemahiran seperti mewujudkan latihan TVET. Itu adalah salah satu contoh lah. Dan seterusnya, diorang meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui akses kepada kemudahan asas, kesihatan dan program pembaharuan yang inklusif seperti yang digariskan dalam SMJ. Jadi aspek yang terakhir pula, yang ketiga, itu huruf J. SMJ. J itu apa? J itu adalah jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Okey, apa yang diorang buat dalam ni? Pertama, diorang memperkukuhkan pembangunan infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketersambungan selari dengan hala tuju pembangunan SMJ. Jadi apa yang kita nampak dengan bangunan-bangunan infrastruktur yang ada dekat negeri Sabah ni, itu adalah contoh-contoh usaha-usaha mereka. Seterusnya, bila dah buat bangunan, diorang tidak akan lupa untuk menjaga alam sekitar.
Jadi apa yang diorang buat adalah diorang memelihara alam sekitar melalui pembangunan lestari yang mengimbangi kemajuan ekonomi dengan pelindungan biodiversity seperti yang ditekankan dalam SMJ. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita beranjak kepada konsep seterusnya, yaitu integriti dan juga tadbir urus Islam. Jadi jika kita melihat sejarahnya, konsep tadbir urus yang baik ataupun good governance ini sebenarnya mula dipopulerkan selepas Bank Dunia mengeluarkan satu laporan pada tahun 1954. Jadi ringkasnya, tadbir urus ini adalah cara macam mana pihak yang ada kuasa untuk membuat keputusan dan juga menguruskan organisasi mereka. Jadi menurut pekaji seperti Shipley dan juga Kovacs, kalau ingin mengurus dengan baik, kita perlulah mengikut peraturan, dan yang paling penting mestilah ada nilai amanah, tulus, adil, cekap dan juga bebas daripada rasuah. Jadi benda inilah yang menjadi kompas untuk kita menggerakkan sesebuah organisasi itu. Sekarang kita masuk pula kepada konteks Islam. Bila sebut pasal pentadbiran Islam, paksi utamanya tidak lain dan tidak bukan ialah maqasid al-syariah, yaitu untuk menjaga maslahat dan juga kebajikan orang ramai. Jadi disebabkan itulah, jika kita melihat kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Muhammad Zaidi pada tahun 2015, beliau ada sebut bahawa model pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ini adalah satu contoh yang sangat terbaik. Jadi pada zaman para sahabat, mereka sangat dinamik apabila ingin membuat polisi, kerana mereka memfokuskan untuk memastikan rakyat itu hidup dengan sejahtera. Jadi pandangan ini disokong jugalah oleh Muhammad Hafiz, di mana beliau menegaskan bahawa sesebuah kerajaan itu wajib mengutamakan kebajikan rakyat melalui instrumen siasat syariah, yaitu politik Islam. Maksudnya di sini, apa-apa pentadbiran ataupun undang-undang yang dibuat, ujung-ujungnya mestilah untuk mencapai objektif maqasid syariah itu tadi. Seterusnya, macam mana kita ingin memastikan tadbir urus ini berjalan dengan lancar? Kuncinya adalah integriti. Menurut Muhammad Syahrul Nizam, integriti ini kita boleh bagikan kepada dua peringkat, yaitu yang pertama, peringkat individu. Jadi ini lebih kepada diri kita sendirilah, sejauh mana kita jujur, beretika dan juga ikut peraturan. Integriti individu lah yang benteng kita daripada membuat kerja-kerja yang tidak berkat, seperti menipu, mencuri ataupun juga potong kerja. Yang kedua, pada peringkat organisasi. Ini pula melibatkan sistem. Contohnya macam adanya kod etika, piagam pelanggan dan juga compliance kepada proses kerja. Jadi bila individu ini ada integriti, organisasi pun ada sistem yang telus, barulah imej dan prestasi syarikat ataupun kerajaan itu akan melonjak dengan baiklah. Yang menariknya, Islam ini pandang integriti ini lebih mendalam. Islam kaitkan integriti dengan nilai spiritual seperti amanah dan ikhlas, dan juga sifat qanaah, yaitu mempunyai rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi tidaklah rasa ingin makan rasuah, dan juga itqan, yaitu buat kerja itu dengan bersungguh-sungguh, kerana kita tahu kerja itu adalah satu ibadah. Jadi sekiranya semua nilai ini ada, otomatik tidak akan ada isu penyalahgunaan kuasa demi kepentingan pribadi. Jadi kesimpulannya, integriti ini bukanlah sekadar teori yang sedap kita sembang dalam slide presentation hari inilah. Ia wajib diamalkan secara praktikal, sebab sekiranya kita gagal untuk membendung runtuhnya moral dan sikap tidak bertanggung jawab ini, bukan setakat kualiti pekerja yang hancur, malah keseluruhan sistem organisasi pun boleh runtuh sama. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan reka bentuk kajian. Kami menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama iaitu pendekatan deskriptif, di mana kami menghuraikan kandungan dasar hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Dan seterusnya kami menjelaskan visi, misi, teras dan strategi pembangunan negeri Sabah. Dan yang kedua iaitu pendekatan analitikal, di mana kami juga menganalisis hubungan antara teras pembangunan SMJ dengan prinsip maqasid syariah. Dan yang kedua, menilai keserasian dasar pembangunan dengan
objektif syariah. Dan yang terakhir iaitu pendekatan kualitatif, di mana bagi memahami dan mentafsir kandungan dokumen secara mendalam, dan juga kami juga tidak melibatkan data numerical atau statistik. Bagi kaedah pengumpulan data, pertama kami membuat analisis dokumen, di mana merupakan kaedah utama pengumpulan data, dan juga meneliti dan mentafsir kandungan dokumen secara sistematik. Okey, beberapa sumber data yang kami dapat adalah daripada dokumen rasmi Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ ni, yang kedua laporan kerajaan, yang ketiga artikel jurnal akademik, yang keempat buku ilmiah, yang terakhir adalah daripada penulisan sarjana yang berkaitan dengan maqasid syariah. Okey, terdapat juga beberapa proses analisis yang kami buat, di mana pertama sekali kami mengumpul dokumen berkaitan Sabah Maju Jaya, dan yang kedua kami mengenal pasti tema-tema utama, dan yang ketiga kami mengkategorikan tema mengikut maqasid syariah, dan yang keempat kami buat analisis dan penilaian terhadap tajuk kami ni, dan yang terakhir kami merumuskan dapatan kajian daripada penyelidikan. Okey, baik. Seterusnya, bagi bahagian analisis dan dapatan kajian ini meneliti hubungan antara Hala Tuju Sabah Maju Jaya ataupun SMJ dengan 5 elemen utama maqasid syariah, iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Analisis menunjukkan bahawa pelaksanaan dasar dan strategi SMJ mempunyai hubungan yang signifikan dengan objektif maqasid syariah dalam mewujudkan pembangunan yang mampan dan kesejahteraan rakyat. Bagi elemen pertama, iaitu Fis ad-Din ataupun penjagaan agama, kajian mendapati bahawa prinsip takbir urus yang diterapkan dalam SMJ selaras dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, integriti, accountability dan keadilan. Walaupun SMJ merupakan dasar pembangunan yang bersifat inklusif, perlaksanaannya menekankan pentadbiran yang telus dan bertanggungjawab. Pendekatan ini membantu mewujudkan keharmonian sosial dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Oleh itu, takbir urus yang baik dalam SMJ dapat dilihat sebagai usaha yang menyokong objektif Fis ad-Din melalui pembentukan pentadbiran yang adil dan beretika. Seterusnya ialah Fis an-Nafs yang dapat dilihat melalui fokus SMJ terhadap kesihatan, bantuan sosial dan kemudahan asas. Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti membantu melindungi masyarakat daripada penyakit dan meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Selain itu, pelbagai bantuan kepada golongan yang tertentu seperti golongan miskin, warga emas dan OKU turut membantu memenuhi keperluan asas kehidupan mereka. Justru, kesejahteraan rakyat SMJ memenuhi prinsip Fis an-Nafs kerana memelihara keselamatan dan kesihatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Bagi Fis al-Aqlu, SMJ memberi penekanan kepada akses pendidikan dan pembangunan modal insan. Pendidikan merupakan medium utama untuk mengembangkan potensi intelektual masyarakat. Dalam maqasid syariah, usaha ini memenuhi prinsip Fis al-Aqlu yang menuntut pemeliharaan dan pembangunan akal melalui ilmu pengetahuan. Di samping itu, latihan kemahiran dan pembangunan belia turut diberikan perhatian bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran ekonomi utama. Sudah terang lagi bersuluh, teras modal insan SMJ selaras dengan objektif Fis al-Aqlu kerana memperkasa ilmu kemahiran dan pembangunan intelektual masyarakat. Okey, seterusnya ialah Fis an-Nas yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur.
SMJ menumpukan pembangunan jalan raya, kemudahan pendidikan, kesihatan dan perumahan bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik membolehkan rakyat mendapat akses yang lebih mudah kepada kemudahan asas dan peluang pembangunan diri. Selain itu, kemudahan perumahan dan utiliti yang lebih baik turut membantu mewujudkan institusi keluarga yang stabil serta menyokong perkembangan generasi masa hadapan. Oleh yang demikian, teras infrastruktur SMJ menyokong objektif Fis an-Nas melalui usaha memperkukuhkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan generasi yang akan datang. Okey, baik. Jadi elemen yang terakhir ialah Fis al-Mal yang berkait rapat dengan teras ekonomi SMJ. SMJ memberi fokus kepada sektor pertanian, perindustrian, pelancongan dan pelaburan. Pembangunan sektor-sektor ini membantu meningkatkan pendapatan rakyat, mewujudkan peluang pekerjaan serta mengurangkan kadar kemiskinan. Selain itu, pembangunan luar bandar turut diberikan perhatian bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil oleh semua lapisan masyarakat. Pendapatan ini bertepatan dengan konsep maslahah yang menekankan keadilan sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, teras ekonomi SMJ menyokong objektif Fis al-Mal mempunyai peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan pengurusan sumber yang lebih berkesan. Secara keseluruhannya, analisis kajian mendapati bahawa Hala Tuju Sabah Maju Jaya ataupun SMJ mempunyai hubungan yang jelas dengan prinsip maqasid syariah, takbir urus yang baik, menyokong kesejahteraan rakyat, pembangunan modal insan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan dengan maqasid syariah. Hubungan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan SMJ bukan sahaja memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal negeri, malah turut menekan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh itu, SMJ boleh dianggap sebagai satu pendekatan pembangunan yang selari dengan objektif maqasid syariah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan saksama. Okey, seterusnya kita tengok bahagian perbincangan analisis, iaitu tentang analisis Hala Tuju Sabah Maju Jaya atau SMJ berdasarkan perspektif maqasid syariah. Okey, pertama, dari aspek pembangunan sosioekonomi, SMJ memberi fokus kepada 3 komponen utama, iaitu sektor pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat serta jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Sebagai contoh, kerajaan negeri memperkukuhkan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan bagi meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan rakyat. Pada masa yang sama, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di kawasan luar bandar. Usaha ini selaras dengan maqasid syariah kerana ia membantu memelihara nyawa ataupun hifzu al-nafs melalui peningkatan kualiti hidup dan juga harta hifzu al-mal melalui pembangunan ekonomi yang stabil. Kedua, kita tengok dari aspek keadilan sosial dan pemeliharaan harta. SMJ tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengagihan manfaat pembangunan secara adil kepada rakyat. Contohnya, kerajaan negeri melaksanakan rumah mesra SMJ bagi membantu golongan miskin tegar yang berdaftar dalam sistem e-kasih untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan juga selamat. Selain itu, penubuhan kumpulan wang warisan negeri Sabah KWAWNS membolehkan sebahagian hasil minyak dan juga gas negeri disimpan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Okey, dalam aspek alam sekitar pula, pelaksanaan pengurusan hutan lestari SFM membantu memelihara kawasan hutan Sabah agar tidak rosak ataupun tercemar.
Kesemua inisiatif ini menunjukkan bagaimana prinsip hifzu al-mal diterapkan melalui pengurusan kekayaan dan sumber negeri secara adil. Okey, yang ketiga, dari aspek kita tengok daripada aspek modal insan dan integriti pentadbiran. SMJ ni dia memberi penekanan kepada pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai integriti. Antara contoh yang kita boleh lihat ialah pemberian bantuan tunai pendaftaran FPTA iaitu Budi. Selain itu bantuan ihsan komputer BAIK serta sokongan kepada program TVET dan juga STEM bagi meningkatkan akses pendidikan dan kemahiran dalam kalangan anak-anak Sabah, khususnya daripada golongan ataupun keluarga B40. Selain itu, bagi memastikan tadbir urus yang telus dan amanah, kerajaan negeri turut melaksanakan pelan anti rasuah organisasi OACP dan memperkukuhkan kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM bagi mengelakkan rasuah ini terus tersebar di Sabah. Okey, langkah ini penting bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memastikan setiap dasar dilaksanakan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan kesejahteraan rakyat dan takbir urus dalam pelaksanaan Hala 7 Sabah Majujaya SMJ dari perspektif maqasid syariah. Dari sudut kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilaksanakan melalui SMJ bukan hanya memberi fokus kepada kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi turut mengambil kira keperluan asas manusia. Antara aspek yang diberi perhatian ialah penyediaan kemudahan kesihatan, bekalan air bersih, bantuan sosial serta perkhidmatan awam. Perkara ini selari dengan konsep hifzu al-nafs iaitu pemeliharaan nyawa dalam maqasid syariah. Dalam Islam, kesejahteraan manusia perlu dijaga bukan sahaja dari aspek fizikal tetapi juga dari segi keselamatan, keselesaan dan kualiti kehidupan masyarakat. Namun begitu, dalam pelaksanaan sesuatu agenda pembangunan, terdapat beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah memastikan hasil pembangunan dapat diagihkan secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan tidak seharusnya tertumpu kepada kawasan bandar sahaja, tetapi perlu turut melibatkan kawasan luar bandar dan pendalaman agar tiada golongan yang tercicir daripada menikmati kemajuan. Hal ini bertepatan dengan konsep keadilan Islam yang menekankan bahawa manfaat pembangunan perlu dirasai oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Selain itu, aspek takbir urus juga memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan SMJ. Sesuatu pembangunan yang baik bukan hanya bergantung kepada perancangan yang sistematik, tetapi juga memerlukan pengurusan yang mempunyai nilai integriti, amanah dan ketulusan. Dalam perspektif maqasid syariah, perkara ini berkait dengan hifzul ad-din kerana Islam menekankan bahawa kepimpinan merupakan satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan keadilan. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan SMJ menunjukkan keselarasan dengan prinsip maqasid syariah kerana pembangunan yang sebenar bukan hanya mengejar kemajuan material tetapi turut mengambil kira aspek sosial dan spiritual. Oleh itu, matlamat utama pembangunan adalah untuk mewujudkan maslahah serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, analisis menunjukkan bahawa pelan Sabah Maju Jaya ni dia mempunyai keserasian yang tinggi dengan konsep maqasid syariah. 5 teras utama Sabah Maju Jaya ni jelas selari dengan 5 elemen utama maqasid syariah, iaitu hifz al-din dapat kita lihat melalui aspek tadbir urus, hifz al-nafs melalui kesejahteraan rakyat,
Hifz al-Aqli melalui pembangunan modal insan, Hifz al-Nas melalui pembangunan infrastruktur, dan Hifz al-Mal iaitu melalui pengukuhan ekonomi. Jadi secara ringkasnya, Sabah Maju Jaya ataupun SMJ ni dia bukan sahaja menekankan pembangunan fizikal, tetapi juga memberi tumpuan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan menyeluruh kepada rakyat di bumi Sabah. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.